The Haunting Cruise dan PN. Kisah pertama yang Brother Fai akan kongsikan kepada anda pada malam ini adalah mengenai jelmaan hantu tanpa kepala di tepi jalan. Ada dalam kalangan kita menolak kewujudan alam misteri dan mistik. Tidak kurang yang mengatakan ia hanya tahyul dan tidak seharusnya dipercayai. Bagi penduduk Terap, daerah Kulim, Kedah, penemuan mayat 3 beradik tanpa kepala beberapa tahun lalu meninggalkan kesan kepada mereka apabila jelmaan hantu tanpa kepala sering ditemui berdiri di tepi jalan apabila menjelang waktu tengah malam, terutama ketika waktu hujan. Ada juga penduduk kampung yang pernah melihat lembaga itu pada waktu pagi, terutamanya yang bekerja di ladang getah. Seorang penuri getah, Encik Abu Hasan Ismail, yang tinggal di Terap sejak 54 tahun lalu, berkata, hanya mereka yang pernah bertemu dengan lembaga hantu itu saja akan mempercayai kewujudannya. Menurutnya, sehingga kini ramai penduduk sudah melihat sendiri dan ada antara mereka yang sampai demam kerana terkejut. Sekitar tahun 2007 dan 2008, penduduk kawasan ini digemparkan dengan penemuan mayat 3 beradik tanpa kepala di dalam kawasan ladang getah. Mereka dipercayai dibunuh di tempat lain dan mayat mereka dibuang di sini. Selepas kejadian itu berlaku, ada penduduk kampung terutama penuri getah yang keluar bekerja seawal jam 4 pagi. Ternampak lembaga tanpa kepala berdiri di tepi pagar kawasan ladang atau di tepi jalan. Sejak itu, laluan dari Terap ke Sungai Tengas dikatakan berpuaka, kata Encik Abu Hasan. Sementara itu, seorang penggemar burung yang sering masuk ke kawasan hutan berdekatan berkata, dia turut menemui lembaga itu kira-kira jam 12 tengah hari ketika sedang leka menggunggu. Dengan tiba-tiba, burung yang dijadikan umpan bertukar menjadi liar. Sedang dalam kehairanan itu, dia merasa seram sejuk dan seakan ada orang sedang memerhati. Apabila dia menoleh ke belakang, lembaga hantu tidak berkepala itu telah ada di belakangnya. Selain itu, kawasan misteri berkenaan juga sering berlaku kemalangan. Penunggang motosikal, pemandu kereta, bahkan pemandu lori trailer juga dilaporkan sering terbabas kerana cuba mengelak daripada lembaga tidak berkepala yang sedang melintas jalan. Anggota-anggota polis dari Pondok Polis Terap yang sering membuat rondaan juga menyatakan yang kawasan berkenaan amat menyeramkan, terutama apabila tiba di puncak bukit. Kisah yang kedua pula adalah mengenai disembunyi penunggu pokok ara. Kenangan kisah seram sewaktu trip pancing dan memburu ini berlaku pada tahun 2015. Lokasinya berhampiran sempadan Sabah, Indonesia. Waktu tu, kami cuma berenam. Kami mula memancing pada waktu tengah hari hinggalah kelewat petang. Hasil memancing, dapatlah kelah beberapa ekor. Apabila hari hampir senja, kami bergerak naik balik ke base camp. Dalam perjalanan kami semua terasa macam ada orang yang sedang berjalan tidak jauh di hadapan kami, seramai 3-4 orang lah macam tu. Tapi yang peliknya, saiz orang tu
paras pinggang kami je. Tiba-tiba, seorang demi seorang kawan kami ni menegur dan sulukan lampu. Terus makhluk tu lari sambil memekik. Kami pun lari terus ke arah kamp. Sampai di kamp, hujan pun turun beserta angin kuat. Rupa-rupanya dalam keadaan kelam kabut tu, salah seorang kawan kami hilang tak ke mana. Malam tu kami tak senang duduk memikirkan nasib kawan kami yang hilang tu. Namun kami tak dapat nak cari dia pada malam tu. Kami plan nak cari pada esok hari dan memohon pertolongan Allah SWT. Entah apalah nasib dia pada malam tu. Pada keesokan pagi sekitar jam 5.40 pagi, kami lakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan berdoa agar kawan tu ditemukan, dan kami pun bergerak untuk mencarinya. Setelah beberapa jam mencari, sekitar jam 9 pagi, akhirnya kami bertemu juga dengan kawan kami yang hilang tu. Kami terlihat kawan kami ni duduk di banir pokok ara yang sangat besar dan menyeramkan. Kawan kami tu langsung tak bersuara, macam orang bodoh, diam aja. Kami lihat keadaan di sekeliling pokok tu agak bersih. Akar pokok sebelah belakang tu bentuknya seperti buaian. Memang seram tempat tu. Kami terus papah dia ke kamp dan kemas barang untuk balik ke Tenom. Sepanjang perjalanan, dia langsung tak bersuara. Mukanya pucat semacam. Setelah hampir 6 jam kami tiba di Tenom, kami pun bawa kawan kami tu berjumpa dengan seorang ustaz untuk berubat. Pada malam tu, barulah dia sedar dan boleh bercakap. Dia beritahu kami, waktu kami jumpa orang yang saya separas pinggang tu lalu dan lari, dia terlihat ada perempuan tua sedang duduk di atas dahan merenungnya. Dia cuba untuk teriak panggil kami, tapi suaranya tak dapat keluar dan badan jadi kaku. Kami terus lari dan dia rasa punyalah seram waktu tu. Perempuan tua tu terus turun dan berkata, "Kau ikut aku." Dia pun dibawa ke tempat di mana kami menemuinya. Perempuan tu duduk di buaian sambil mengilai. Rupa-rupanya tempat tu memang keras. Dah ada 2 orang pekerja kem balak yang hilang sehingga kini tak jumpa. Orang kem balak yang beritahu kami selepas kejadian tu, asal waktu senja, orang kem balak tak berani nak lalu kat situ, biarpun guna kenderaan. Ada satu perempuan tua selalu dekat pokok ara dekat sungai tu. Sana memang banyak kelah mega, tapi orang tak berani nak ke sana. Nak ke Lubuk Magung nama tempat dia tu, sebab tempatnya keras. Sekian. Baiklah saudara, kita ada masa sikit lagi untuk Brother Fai nak bercerita. Ni kisah bonus lah. Ini saja-sajalah kita santai-santai bercerita. Cerita seram tipu. Tapi Brother Fai nak anda semua berfikir, okey? Berfikir apa yang anda nak buat. Ini cerita tipu tau, bukan cerita betul-betul. Anda bayangkan anda sedang tidur. Okey. Anda sedang tidur. Anda ni ada bantal peluk, okey? Ada bantal peluk. Tengah-tengah sedap tidur, tiba-tiba kan bantal anda tu jatuh ke lantai. Bantal peluk tu jatuh ke lantai. Tiba-tiba anda tersedarlah kan. Anda raba-raba dekat tilam, dekat katil tu. Mana pergi bantal aku ni? Mana pergi bantal peluk aku ni? Sekali bila anda sedar,
Anda tengok bantal yang berguling jatuh tadi ke lantai. Tiba-tiba bantal tu berdiri tegak. Berdiri tegak. Macam orang tengah berdiri. Berdiri tegak. Macam orang tengah berdiri. Jadi, apa yang anda akan buat waktu tu? Apa yang anda akan buat? Anda nak lari? Dia berdiri dekat pintu bilik. Anda nak ke mana? Anda nak terjun tingkap? Tingkap ada grill. Apa anda nak buat? Anda nak menjerit? Nanti semua jiran datang. Apa yang anda lakukan jika terjadi perkara sebegitu? Berikan jawapan anda di ruangan komen. Selamat malam. Selamat bersahur.